Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara tentang fungsi sebuah bank komersial tetapi mempunyai dua fungsi yang benar-benar berkesan kepada denyut nadi rakyat, iaitu berkhidmat untuk serve ataupun memberi perkhidmatan kepada komuniti, terutama di kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman. Dalam masa yang sama memberikan perkhidmatan perbankan untuk menjana keuntungan dari aspek kewangan. Inilah yang kita panggil Bank Simpanan Nasional. Tidak asing lagi di kalangan rakyat kita. Sejak sekolah lagi, kita sudah diperkenalkan dengan bank yang tertua di negara kita ini untuk menabung, untuk menyimpan walaupun seminima mungkin wang yang kita ada, dididik oleh guru-guru kita dan juga ibu bapa kita. Inilah banknya. Dan dalam masa yang sama hari ini, pelbagai fungsi ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional. Kalau orang berniaga itu, usahawan mikro misalnya, inilah bank yang menawarkan pelbagai dana dan pembiayaan untuk menjana perniagaan mereka. Dan ratusan ribu sudah mendapat manfaat daripada pembiayaan mikro oleh Bank Simpanan Nasional. Jadi untuk kita melihat bagaimana fungsi Bank Simpanan Nasional pada hari ini dan juga meneroka masa depan bersama Bank Simpanan Nasional, di talian melalui Skype pada malam ini kita bersama dengan Cik Mujibur Rahman Abdul Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan BSN. Assalamualaikum Cik Mujibur. Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Asra Awani pada malam ini Cik Mujibur. Terima kasih Asra Awani untuk menerima kunjungan saya pada hari ini. Okey, Cik Mujibur, betul ke apa yang saya katakan awal tadi? Inilah bank yang begitu banyak jasanya kepada rakyat Malaysia. Kita sudah diperkenalkan dengan BSN bukan ketika kita bekerja, tapi sejak sekolah lagi. Kalau saya ingat masa sekolah rendah, saya simpan setiap sebelum kelas bermula 10 sen ataupun 5 sen dan ditandatangani oleh guru dalam buku lognya. Dan habis darjah 6, saya ada buku bank pertama dianugerahkan kepada murid-murid. Dan inilah yang membuka minda saya tentang fungsi bank, fungsi penabungan dan fungsi untuk masa depan kita, Cik Mujibur. Tepat sekali Tuan Haji. Itu adalah salah satu tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada BSN oleh pihak kerajaan. Jadi memang betul Tuan Haji, pengalaman itu adalah pengalaman yang membuka minda untuk kita memulakan perjalanan untuk mendapatkan pengalaman melakukan transaksi perbankan. Itu salah satu tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan kalau saya imbas kembali Tuan Haji, ramai yang masih ingat tentang BSN semasa zaman-zaman sekolah. Apabila datangnya kaki tangan BSN yang ke kawasan-kawasan atau sekolah-sekolah yang mereka ada untuk melakukan urusan perbankan. Kita masih ingat lagi adanya tabung gajah. Betul. Yang kita gunakan untuk menyimpan. Ya. Masih ramai, saya rasa zaman-zaman kita Tuan Haji, tabung gajah adalah salah satu ikon yang ada di merata pelosok rumah-rumah di seluruh negara. Jadi kita membesar dengan BSN. Ya. Ada yang pengalamannya nak datang nak masuk universiti membeli PIN UPU juga dekat BSN. Yang menerima beasiswa, yang memulakan kerjaya akaun gajinya dengan BSN sehingga kepada umur persaraan yang masih lagi menggunakan BSN untuk tujuan pembayaran ke akaun pencen masing-masing. Jadi ini adalah perjalanan ataupun di mana BSN ada di dalam kehidupan masyarakat keseluruhannya Tuan Haji. Okey, memang tepat statement yang Tuan Haji bagi tadi. Okey, Cik Mujibur Rahman, kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang fungsi ataupun dua fungsi utama BSN ini, cuba Cik Mujibur Rahman jelaskan kepada kita supaya kita dapat sedikit refleksi bahawa bank yang kita lihat saban hari, sama ada kita hendak ke tempat kerja, kita lihat ramai sekali berpusu-pusu ataupun beratur untuk melakukan transaksi ataupun mendapatkan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ataupun BSN dari aspek korporatnya yang kita sedia maklum bukan calang-calang juga, ada bangunan hebat di tengah kota raya Kuala Lumpur, cawangannya di merata negara sehinggalah di pelosok pedalaman, di kawasan kepulauan, di kawasan ataupun perbatasan, di pinggir-pinggir bandar dan juga kota-kota kecil. Mungkin Cik Mujibur Rahman boleh jelaskan. Okey, seperti
seperti yang disebut tadi tentang dua peranan. Dua peranan yang dimaksudkan ini adalah peranan yang pertama adalah BSN sebagai satu institusi yang menawarkan perkhidmatan perbankan. Itu peranan yang pertama. Peranan yang kedua adalah melaksanakan mandat-mandat kerajaan. Jadi untuk makluman semua, BSN adalah salah satu agensi sebagai agensi untuk kerajaan menyalurkan inisiatif-inisiatif. Jadi salah satu agensi penyampaian bagi pihak kerajaan. So bercakap tentang itu, BSN dengan 390 cawangan di seluruh negara. Jadi kita ada di pelbagai tempat. Di kawasan-kawasan remote yang tidak ada sebarang bank-bank lain, kami ada di situ untuk continue ataupun terus memberikan perkhidmatan perbankan. Dalam melaksanakan mandat kerajaan tadi, ada dua elemen yang penting untuk saya tekankan di sini. Mandat yang pertama adalah untuk menanam tabiat menyimpan untuk saving habit di kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua bercakap tentang mandat tadi adalah untuk melaksanakan memberikan perkhidmatan perbankan kepada semua lapisan masyarakat yang ada. So ini adalah dua mandat yang paling penting untuk saya tekankan. Bercakap tentang yang tadi tabiat menyimpan, itu yang kita boleh lihat adanya BSN daripada seawal umur kita semasa zaman persekolahan sehingga kepada umur pension tadi. Jadi kita continue untuk membolehkan tabiat menyimpan ini disemai, terutamanya di kalangan generasi muda. Penting untuk adanya simpanan untuk kegunaan suatu kecemasan. Ya, Encik Mujibur Rahman, ketika pandemik sejak awal tahun 2020, kita lihat pelbagai inisiatif dan juga bantuan terus kerajaan disalurkan kepada rakyat dalam pelbagai lapisan, sama ada orang persorangan, usahawan macam-macam usahawan lah. Ada usahawan IKS, usahawan mikro dan juga bagi korporat. Bagi BSN sendiri, bagaimana fungsi BSN dengan dua fungsi itu menjalankan mandat yang diberikan oleh kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, menyalurkan segala dana-dana dan juga bantuan pembiayaan dan juga dana ini kepada rakyat ketika pandemik COVID-19? Saya nak sentuh yang pertama adalah penyampaian terlebih dahulu. Penyampaian antara inisiatif yang ditekankan oleh kerajaan adalah saluran yang pertama, saya rasa jelas adalah saluran untuk pembayaran bantuan prihatin nasional, BPN. Yang mana BSN, kalau kita lihat sewaktu waktu-waktu negara dilanda pandemik COVID, di mana institusi perbankan yang lain, mungkin urusan perbankan mereka sehingga pukul 3, 3.30, kami di BSN melakukan lebih daripada itu. Terima kasih saya ucapkan kepada frontliner BSN yang bersama-sama sanggup berkorban masa dan sebagainya, yang kita membuka kaunter lebih daripada waktu-waktu perbankan biasa. Menjadi agensi sebagai untuk menyalurkan bantuan prihatin. Jadi bukan setakat itu saja bercakap tentang saluran untuk bantuan prihatin nasional. Kita juga hadir melalui kaunter-kaunter bergerak ke kawasan-kawasan terpencil, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak, di mana kita faham tentang masalah logistik dan juga kekangan-kekangan hidup di kawasan-kawasan terpencil tadi, yang kita hadir bersama kaunter-kaunter bergerak untuk dekat dengan masyarakat. So kita melakukan urusan di luar daripada normal, membuka cawangan lebih daripada waktu, membuka cawangan pada hari Sabtu dan Ahad, dan juga kita continue untuk berada dekat dengan masyarakat untuk melalui kaunter-kaunter bergerak yang ada. Itu daripada aspek BPN. Kita juga bercakap tentang agensi penyaluran untuk skim mikrokredit. Kita tahu di dalam waktu pandemik ada dua skim mikrokredit yang utama yang telah disalurkan oleh kerajaan, yang dinamakan sebagai mikrokredit prihatin dan juga mikrokredit penjana. Jadi daripada jumlah ini kita telah salurkan sejumlah 800 juta skim mikrokredit yang telah pun kita disburse keseluruhannya
kepada pengusaha-pengusaha mikro yang amat-amat memerlukan bantuan semasa COVID. Itu daripada aspek penyampaian inisiatif. Di samping dua inisiatif tadi, kita juga berada bersama-sama dengan masyarakat untuk membantu mereka-mereka yang terjejas melalui pakej penyusunan semula pembiayaan dewan, iaitu bercakap tentang repayment assistance ataupun untuk membolehkan meringankan beban bayaran bulanan pelanggan-pelanggan yang terjejas. Jadi bercakap tentang mereka-mereka yang memerlukan bantuan untuk menstrukturkan semula bayaran balik, mereka boleh continue untuk memohon sehingga 30 Jun tahun ini. Jadi masih ada masa kalau mereka-mereka di luar sana yang masih lagi terkesan, yang memerlukan bantuan untuk strukturkan semula pembiayaan mereka, hadirlah ke BSN. Bukan saja untuk kegunaan pembiayaan mikro, tetapi juga untuk keseluruhan jenis pembiayaan yang memerlukan bantuan daripada BSN untuk distrukturkan semula. Menarik. Cik Mujibu, ketika penyaluran untuk penunaian bantuan prihatin nasional dan juga pembiayaan mikrokredit yang disalurkan melalui BSN ini, kita lihat ketika penunaian ini di wajah-wajah agensi berita dan juga media sosial, kita lihat terutama di kawasan pedalaman, apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh anggota kerja BSN? Kerana kita tahu mereka ini menjadi macam satu penyelamat lah, kerana mereka amat memerlukan tunai untuk menyediakan perbelanjaan untuk ahli keluarga mereka, membeli beras, membeli telur, minyak masak dan seumpamanya. Dan ini sahaja sumber yang mereka ada daripada pihak kerajaan melalui BSN. Tetapi nak ataupun tidak, mereka terpaksa juga bergelut untuk tunggu sehingga bank buka ataupun dilanjutkan. Kalau mesin ATM tu mungkin ada hadnya jumlah yang depositkan, tetapi apabila sampai turn mereka deposit di dalam mesin dah habis dan sebagainya. Jadi mungkin pengalaman rakan-rakan BSN yang boleh Cik Mujibur Rahman ceritakan, dan apakah ini sebenarnya yang sudah lama pun dilaksanakan tanggungjawabnya oleh rakan-rakan BSN terutama di kawasan pedalaman dan juga luar bandar? Kalau dilihat dari aspek cabaran, saya rasa cabaran yang paling utama semasa COVID ini adalah untuk memastikan pelanggan yang hadir mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Yang paling penting adalah penjarakan sosial. Kita tahu apabila datang sebelum mereka masuk ke kawasan-kawasan BSN, mereka berada di kawasan sekitar, yang mana ada kalanya penjarakan sosial tidak diamalkan. Jadi BSN kami telah mengambil inisiatif yang lebih proaktif. Ya, walaupun dalam keadaan mereka belum lagi memasuki premis bank, kita telah mengambil inisiatif untuk melakukan penjarakan sosial lebih awal. Kaki tangan kami hadir ke cawangan, walaupun cawangan akan dibuka pada jam 9. Mereka hadir pada jam 7 pagi untuk bagi memastikan pelanggan-pelanggan yang dah ada di kawasan-kawasan kita melakukan penjarakan sosial. Kita sedikit ke depan, iaitu sebelum cawangan dibuka, kita dah berada untuk memastikan cabaran paling utama dalam keadaan kita nak distribute ataupun mengagihkan bayaran bantuan tadi, kita nak memastikan tidak ada kluster-kluster baru yang timbul. So, itu yang telah dilakukan oleh pihak BSN. Kita akur dalam keadaan mereka-mereka ini hadir ke BSN sebab mereka memerlukan bantuan. Pada masa tersebut, memang kita sentiasa pastikan segala mesin ATM kita ada. Sentiasa ada cukup wang untuk diguna pakai. Jadi kita tidak berhadapan dengan insiden apabila berlakunya pembayaran tadi datang ke kaunter BSN atau datang ke ATM tidak dapat mengeluarkan wang. Kita memastikan itu sentiasa dipantau dan juga dipastikan servis yang terbaik dapat kami berikan kepada semua pelanggan yang terlibat. Cuma di sini macam saya cakap tadi, dalam keadaan berhadapan dengan ancaman COVID, berhadapan dengan situasi pelanggan yang ramai, saya ingin memanjangkan
juga ucapan penghargaan kepada frontliner BSN dan juga kaki tangan rela yang bersama-sama dengan kami untuk memastikan sentiasa kita memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam keadaan terkawal. So dua perkara tadi saya rasa yang yang menjalankan urusan baik frontliner BSN ataupun agensi-agensi yang terlibat seperti rela yang patut diberikan ucapan terima kasih dalam memastikan pembayaran ini dapat disalurkan dengan selamat dan berkesan. Kalau kita nak katakan frontliner juga termasuk juga yang saya ingin ungkapkan adalah ejen bank simpanan iaitu EB yang ribuan jumlahnya di seluruh negara. Jadi adakah mereka juga masih berfungsi di seluruh negara, Cik Mujibur Rahman? Betul. Sejumlah lebih daripada 3,400 ejen yang ada masih lagi berfungsi. Mereka juga adalah agensi yang menyalurkan untuk memastikan pengeluaran wang dapat dilakukan. Sebab kita tahu di ejen bank ini mereka boleh melakukan pelbagai jenis urusan. Pengeluaran wang tunai, simpanan wang tunai, pembayaran bil, pembelian SSP, pembukaan akaun giro, pelbagai urusan dapat dilakukan. Semasa bantuan prihatin berlaku, mereka adalah agensi yang melakukan pengeluaran tunai. Jadi tak perlu hadir ke cawangan BSN, tak perlu hadir ke ATM BSN untuk buat pengeluaran. Pelanggan-pelanggan yang mempunyai akaun bank boleh terus kepada ejen bank untuk melakukan urusan pengeluaran wang. Mereka juga banyak membantu terutamanya di kawasan luar bandar bagi melancarkan pembayaran bantuan prihatin nasional tadi. Antara yang menjadi berita gembira setiap kali kita bercerita ataupun melihat fungsi Bank Simpanan Nasional adalah sijil simpanan premium. Ini sentiasa ditunggu-tunggu bagi mereka yang addicted dengan SSP ini. Boleh kita ceritakan lagi, Cik Mujibur Rahman, di mana keistimewaan SSP yang bernilai jutaan ringgit sampai 1 juta nilai hadiahnya? Dan bagaimana penerimaan setakat ini? Adakah terus berkembang, semakin ramai yang menyimpan SSP untuk merebut hadiah yang macam-macam ni, Cik Mujibur? Bercakap tentang SSP memang sinonim. SSP adalah produk flagship Bank Simpanan Nasional. Tidak ada di tempat lain, hanya di BSN. Jadi kita tahu sekarang ni untuk SSP, kita mempunyai cabutan yang amat menarik. Untuk tahun 2021, cabutan kami akan menawarkan 14 jutawan baru. 14 jutawan baru iaitu 1 setiap bulan dan 2 jutawan pada bulan Jun dan juga Disember. So 2 bulan ini, Jun dan Disember akan melahirkan 2 jutawan baru. Jadi jumlah keseluruhan untuk tahun 2021 adalah sejumlah 14 jutawan baru. Untuk makluman semua, setakat tahun 2020, kita telah melahirkan sejumlah 50 jutawan di BSN. 57 jutawan di BSN. Jadi bukan angka yang kecil. Sejumlah 57 orang telah pun dikurniakan rezeki sebagai jutawan-jutawan baru. Dan untuk tahun 2021, 2 bulan yang pertama, kita telah pun announce kita punya jutawan yang terlibat. Pada bulan Januari, kita telah menyaksikan jutawan baru dengan hanya berusia 21 tahun, Tuan Haji. 21 tahun telah menjadi jutawan. Datangnya dari negeri Kelantan. Sementara pada bulan Februari, draw yang paling terbaru, kita menyaksikan jutawan baru dari negeri Pahang. Jadi Januari dan Februari adalah rezeki mereka-mereka di Pantai Timur, Kelantan dan Pahang. Kita menunggu seterusnya bulan Mac, April dan selanjutnya sehingga penghujung tahun 2021.
dari manakah asal mereka-mereka yang bakal menjadi jutawan-jutawan baru ini. Dan untuk SSP juga, kita untuk tahun ini, jumlah keseluruhan hadiah yang kita tawarkan adalah berjumlah 30 juta dengan 19,000 hadiah yang bakal diberikan kepada pemenang-pemenang yang terlibat. Jadi itu secara ringkas tentang sijil simpanan premium. Dan setakat hari ini kita telah mempunyai sejumlah 3.4 juta penyimpan yang menyimpan di dalam sijil simpanan premium. Dan yang paling terbaru, kita menawarkan konsep simpan untuk mendapatkan kadar keuntungan yang terbaik dan pada masa yang sama juga bakal memenangi hadiah yang lumayan. Kita mempunyai satu produk yang kita namakan sebagai SSP edisi khas, special edition, yang menawarkan kadar keuntungan sehingga 1.9% tahun. Lebih kurang sama dengan kadar simpanan tetap yang ada di bank-bank lain. Dan di sini, di samping mendapat kadar keuntungan yang baik 1.9% tahun, mereka juga layak memenangi hadiah-hadiah SSP yang ditawarkan. So ini yang paling terbaru, di samping hadiah 14 jutawan dengan nilai hadiah sebanyak 30 juta yang bakal dimenangi oleh keseluruhan 19,000 bakal pemenang untuk tahun 2021. Menarik. Itu maksudnya kalau pendeposit sedar, mereka boleh menyimpan seperti juga menyimpan di unit-unit lain yang komersial, tetapi dengan SSP ini mereka layak untuk mendapatkan cabutan jutawan yang diumumkan saban bulan dengan hadiah yang begitu lumayan sekali. Tetapi mungkin selain daripada SSP ini, biasan SSP ini, Cik Mujibur Rahman, ada lagi produk-produk yang sedang hangat, yang sedang juga diperkenalkan ataupun dipromosikan oleh BSN. Selain daripada produk sijil simpanan premium, kita ada pelbagai jenis produk yang kita tawarkan daripada produk simpanan ataupun pembiayaan. Dan yang sedang hangat sekarang yang ingin saya sentuh adalah tentang dua lagi kempen yang sedang berjalan. Iaitu yang pertama adalah kempen pembiayaan peribadi MyRinggit, yang mana pada masa yang sama kita tawarkan kadar keuntungan yang terbaik. Kita juga menawarkan peluang untuk memenangi hadiah yang berupa Act50. Dan kempen ini akan berakhir pada 31 Mac. Dan insyaAllah pada bulan April kita akan melakukan draw ataupun cabutan menentukan pemenang yang bakal memenangi Proton Act50. Selain daripada kempen pembiayaan peribadi tadi, kita mempunyai satu kempen untuk Mega Home yang menawarkan kepada pelanggan-pelanggan yang untuk memiliki rumah, mendapatkan pembiayaan perumahan di BSN, di samping mendapatkan pembiayaan perumahan dengan kadar yang menarik, mereka juga berpeluang memenangi Proton Act50 dan juga hadiah-hadiah lain yang ditawarkan. Untuk kempen ini akan berakhir pada 31 Disember tahun ini. Ini antara dua lagi kempen yang sedang hangat di samping kempen simpanan SSP yang saya sebutkan tadi. Okey, Cik Mujibur, akhir sekali. Masa tidak mengizinkan saya nak berborak panjang dengan Cik Mujibur Rahman, tetapi mungkin di edisi yang lain. Bagi pendeposit ataupun penyimpan ataupun mereka yang ada akaun dalam pelbagai pembiayaan di BSN, inilah masa yang agak sukar dengan pandemik. Ada yang dibuang kerja, ada yang dipotong gaji, ada yang perniagaannya mungkin agak sukar untuk seperti biasa. Cik Mujibur dah jelaskan tadi, datang berurusan dengan pegawai. Jadi silakan Cik Mujibur Rahman merayu kepada mereka, jangan takut. Inilah masa BSN sentiasa mendengar masalah mereka di luar sana. Cik Mujibur. Okey, terima kasih. Sekali lagi untuk saya sentuh kepada mereka-mereka yang mempunyai lebihan wang tunai, ini adalah peluang untuk anda memulakan langkah pertama untuk menjadi jutawan melalui sijil simpanan premium yang ada. Mulakan langkah pertama untuk menyimpan, dan insya-Allah kita tidak tahu rezeki di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapat kemudian.
anda mungkin salah satu jutawan yang bakal kami raikan. Kepada golongan-golongan yang terkesan daripada aspek COVID-19, sama ada dibuang kerja, dipotong gaji atau berhadapan dengan kesukaran. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pembiayaan di BSN, hadir ke cawangan-cawangan utama kami untuk kami bantu. Jadi kita perlu mendengar daripada tuan-tuan. Apa kalau memerlukan bantuan, jangan malu, jangan segan. Kita sentiasa ada untuk memastikan kita bersama-sama dengan semua yang ada untuk mengharungi detik-detik yang mencabar ini. InsyaAllah tidak ada masalah yang tidak boleh dibantu dan datang ke BSN dan kita akan cuba mencari penyelesaian yang terbaik kepada semua. Terima kasih. Itu pesanan saya. Ya, terima kasih Cik Mujibur Rahman Abdul Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan BSN. Menarik perbincangan kami pada malam ini dalam meneroka masa depan yang lebih cerah bersama BSN. Itu saja perbincangan kami pada malam ini dalam agenda awani yang dibawakan oleh BSN. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Cik Mujibur Rahman.